Nah, betul dalam Islam tak boleh ada gambar lukis. Nabi kata la'anallah al-musawwirin. La'nat Allah ke atas orang yang melukis-lukis dan membuat patung-patung. Falyakhluqu dhubaban walyakhluqu dharratan, kata Nabi. Nanti biarkan ke akhirat, kalau dia buat juga, biar ke akhirat nanti Allah Ta'ala akan kata, ciptalah burung tersebut, ciptalah patung tersebut, ciptalah apa yang kamu telah lukis. Lalu mereka tak boleh, lalu mereka diazab oleh Allah Ta'ala. Yes. Jadi apa hukumnya buat patung ni? Kalau dia buat patung dengan niat nak tiru perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maksud Allah Ta'ala boleh mencipta, kita pun boleh cipta juga, maka ini hukumnya syirik akbar, syirik besar. Kalau dia buat tak ada niat macam tu, okey, maka hukumnya haram. Tapi yang maksud haram ni ialah kalau buat patung manusia yang atau binatang yang hidup, manusia ataupun binatang. Ada pun tumbuh-tumbuhan tak ada masalah. Ada dah kena penuh sifat-sifat tu atau sebahagian je? Janji jangan ada muka. Buat patung jangan buat muka dia, separuh badannya. Kepala patung letak baju apa semua tu. Oh, itu lain. Itu tak sempurna. Dia muka jangan ada. Tapi kalau dia buat mannequin tu sebiji, ada muka, ada mata, ada hidung, ada mulut. Ada wayang mannequin tu. Itu mannequin itu masuk mannequin. Saya tak tahu kan. Sebab rumah saya pun ada juga. Sebab mak mertua saya menjaga kain. Tapi bukanlah umur patung dia ada badan dia tu, ada buah dada patung tu. Itu tak ada kepala, tak ada apa, tak ada masalah. Itu tak boleh. Tapi kalau ada muka tak boleh. Sebab yang bila Nabi suruh Ali bin Abi Talib, Nabi kata ke Ali, alla yada' timthalan illa tamastah, alla tada' timthalan illa tamastah. Satu hari Ali bin Abi Talib dia utuskan pasukan dia, Al-Hayyaj, Abil Hayyaj. Dia kata, wahai Abil Hayyaj, aku utuskan engkau dengan satu perintah, satu tugasan yang macam mana Rasulullah dulu pernah perintahkan aku dengan tugasan ni. Apa dia? Alla tada' timthalan illa tamastahu. Kamu jangan tinggalkan berhala melainkan kamu tamastah, kamu hancurkan dia. Wa tamsuha, kata para ulama dari riwayat lain, wa tamsuha dari riwayat lain, riwayat Ahmad dan lain, wa tamsuha iaitu hancurkan wajahnya. Menghancurkan berhala ni maksudnya menghancurkan wajah. Wa tamsuha wajha, iaitu hilangkan wajahnya. Wa qabran musyrifan illa sawaita, dan kubur yang ditinggikan dan kamu ratakan kubur tersebut. Jadi yang nak hancurkan tu adalah mukanya. Tanya boleh? Tak boleh. Tak boleh cari makan. Haram maknanya. Apa yang haram perbuatannya, haram kita ambil makan dengannya. Kartun pun tak boleh lukis kartun macam manusia. Macam Doraemon okey lagi, jangan Nobita tak boleh. Doraemon dia robot, tak masalah. Upin Ipin tak boleh. Tak boleh Upin Ipin ke Omar dan Hana ke, kan? Tak boleh. Ejen Ali ke, ejen apa ke, semua tak boleh. Tak boleh. Dia kalau boleh macam kartun betul, macam emoticon, itu tak masalah. Macam emoticon tak ada masalah. Sebab dia bukan wajah. Macam SpongeBob, okey. Jadi SpongeBob tu bukan manusia, okey. Dan ila akhirnya seumpama dengannya. Apa dia? Buatlah, tapi jangan buat rupa bentuk manusia. Boleh cakap tu tak masalah, tapi jangan buat rupa bentuk manusia. Bukan robot lah, bukan robot. Robot ni ada ni apa semua boleh. Tapi jangan rupanya sebiji macam manusia. Tak boleh. Okey. Walaupun sebagai ulama bagi pengecualian untuk kanak-kanak lah. Untuk kanak-kanak, mainan kanak-kanak berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bila dia buat patung kuda tu. Kalau Nabi kata, kuda ada sayap ke? Lepas tu Aisyah kecil lagi, Aisyah kata,
Bukan ke Rasulullah pernah sebut Nabi Sulaiman itu ada kuda yang bersayap. Itu Nabi gelak je. Jadi kalau benda itu haram, mesti Nabi dah halang. Jadi yang dikecualikan ni untuk kanak-kanak je lah, mainan-mainan kanak-kanak. Itu pun Syekh Ibn Utsaimin dia kata apa? Aku tak berani nak kata boleh secara mutlak. Jadi kalau boleh, janganlah macam rupa manusia sangat. Macam Barbie ni macam sekejap macam rupa manusia. Biarlah macam mainan lah. Okay. Wallahu a'lam. Ini untuk kanak-kanak. Kalau kita kata boleh pun hanya untuk kanak-kanak. Dan tu bangka nak ada kucing lagi, teddy bear, tak payah. Okay. Tak ada tidur lah ustaz, tak ada teddy bear. Okay. Boyfriend I kasih teddy bear ni. Okay, tak payah. Okay. Macam potret tak boleh lah. Portrait lagi confirm tak boleh. Macam gambar keluarga. Gambar portrait. Tak ada gambar. Gambar kamera ni yang dipersisihkan oleh para ulama. Dengan ulama dia kata gambar ni boleh, sebab gambar ni dia bukan lukis, dia hanyalah ambil image tu. So ulama kata lagi dah tak boleh sebab lagi real. Lagi real daripada lukis patung. Kalau patung dilukis tak real, gambar lagi dah sebiji macam real. Lepas tu mereka yang kata ni, dia kata hanya dibolehkan kalau kita berhajat je lah, macam pasport apa semua. Dan kalau, tapi mereka benarkan kalau video, sebab video ni dia bergerak, dia bukan still punya gambar. Orang boleh letak gambar macam tu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Melawat Madam Tussauds museum. Oh, melawat Madam Tussauds dekat London lagi lah, merepek tak ni lah. Kita melawat je, menengok je. Bila kita lawat, kita bagi duit kat mereka, kita tambahkan volume. Dia makin seronok buat benda tu lagi. Itu je tambah. Semakin tahun semakin bertambah patung dalam tu, ke semakin kurang. Semakin bertambah. Bila ramai orang kan, patung Beckham pula, itu patung ni pula, itu patung ni pula. Lepas ni tak patung siapa pula, Allahu a'lam bissawab. Jadi bila kita datang selalu, dia akan menyebabkan kita menggalakkan, menambahkan dia punya. Yalah bayar, bukan murah bayar masuk tu kan. Itu beratus pound, berpuluh pound, darab dengan duit kita lagi. Tak mahal lah sebut macam ni, sebab yalah yang tahu ramai orang kita kalau pergi London nak pergi Madam Tussauds. Tak kisahlah apa pun nama dia, kat Hong Kong ke kat mana ke. Jangan kita menggalakkan orang. Berarti kalau orang tu dia lukis gambar, kemudian dia minta bersedekah lah, minta sumbangan kan. Jangan bagi. Sama juga kalau kita pergi restoran, ada orang nyanyi kencing tu, dia bawa topi dia pusing. Jangan bagi. Kalau ustaz, apa salahnya ustaz kena sedekah? Dia tak, jangan bagi. Sebab dia menyanyi. Jangan kita galakkan. Kalau semua tak bagi, dia tak nyanyi lepas tu, dia buat benda lain pula. Tapi kita bagi lagi lah. Sekarang ni asal ada kedai makan je ada orang menyanyi tepi jalan. Asal ada makan ni sampai sikit telinga kita. Makan situ sedap, tapi orang menyanyi tepi tu. Dah susah. Kita nak bawa ustaz pun susah. Buat syekh-syekh makan. Pernah sekali saya bawa satu ustaz dari Indonesia makan. Sekali main kita, ustaz tu hilang telinga tu. Kita rumah sajalah, dia kata. Lebih sebab lain. Okay? Ustaz, maksud dia kalau yang billboard besar-besar gambar orang Tak boleh. Tak boleh. Negara-negara Islam, Negara Islam bukan dalil, raja bukan dalil, sultan bukan dalil. Itu bukan dalil. Lalu kita Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau kita tu kat Saudi tu Raja Salman pun ada gambar dia, itu bukan dalil. Hatta Masjidil Haram pun bukan dalil. Masjid Nabawi pun bukan dalil. Satu kitab kita baca Al-Quran dengan adab-adab Quran. Antara adab-adab dengan Quran adalah tidak menjadikan Quran ni sebagai hiasan. Kita apa? Okey-okey di dinding dengan ayat-ayat Quran sebagai semata-mata hiasan. Itu antara adab Quran. Kata Syekh ni guru dekat Darul Hadis di Makkah, Syekh Amin Al-Harari nama dia. Dan jangan tertipu dengan apa yang dilakukan di masjid-masjid zaman sekarang. Hatta di haram sekalipun, bila dia lukis haram tu, banyak masjid haram lah, bila orang okey-okey dengan ayat Quran apa semua, itu bukan dalil.
Dari kita Quran ada. Dari kita Quran, hadis, sahabat. Ya, itu dia kata itu kan jadi itu kan jadi. Okey. Wallahu a'lam. Okey. Apatah lagi kalau kita letak gambar kita pula, wanita tunjuk gambar depan orang apa semua. Okey. Nah, tunjuk gambar dia zaman dia form 5 dulu, sekolah TKC, masa letak balik kat Facebook dia. Zaman-zaman dia jahiliah tu, jadi banyak kali sebut banyak ni. Kalau pasal-pasal isu ni jangan. Atau kalau masa dia kahwin tu dia jahil lagi, dia tak pakai hijab lagi, terus tak besar-besar dia bagi tu rumah dia. Okey, ini tak betul lah tu. Okay. Kita sedar lah masa tu dia jahil gitu. Tapi lepas dah tahu, simpan lah. Simpan dalam bilik kata gambar kita kahwin betul. Simpan tutup dalam album, letak. Teringat buka. Tak payah, tak payah letak. Sebab kita tak tahu siapa. Jangan gantung lah, jangan gantung gambar. Sama juga. Sama je. Orang bernikah tapi tergedik-gedik dalam Facebook. Sama je. Macam ni lah, macam tu lah. Tu mata dia pula dia letak lah apa macam apa semua. Itu pun fitan juga. Apa gunanya? Kita ni Allahu Akbar. Sama je orang lelaki sebenarnya. Benda ni sama je. Orang lelaki pun tak patutnya dia post gambar dia macam tu. Adalah masalah ni. Kita orang lelaki pun tidak disunahkan. Ini gambar naik Mufti KL, semua nak letak gambar dia dengan Mufti KL dekat Nabi semua. Tak perlu kata itu muka fitnah ni. Gambar ni fitnah besar kita. Bawa ni sahabat kita terkena fitnah ni. Dia pergi jumpa Parlimen tu DAP, kebetulan Parlimen tu DAP. Dia pun terimalah, masjid-masjid dapat bantuan daripada ahli Parlimen bagi duit lah. Orang DAP ni ambil gambar dia, post dalam Facebook. Terus orang tak kata dia ni didokong DAP. Fitnah. Betul kata gambar ni kadang-kadang fitnah. Nak belajar pun sekejap ambil gambar buku. Ambil gambar Ustaz. Kalau makan tak apa lagi, tak ada riak. Ini belajar, ambil buku dan ambil gambar sikit je. Sedang dalam pengajian ustaz. Alhamdulillah lah. Biasanya yang umur-umur macam perempuan ni tak kena penyakit, dia sudah bulan muda kan penyakit. Alhamdulillah, ini semua mengaji nak dapat husnul khatimah. Bentuk yang baik. Tapi budak muda ni kadang ada penyakit tu. Dia ambil gambar, dia pandai ambil kitab ni sini. Dia tak ambil gambar dia, tapi dia kata dalam pengajian Ustaz Asri. Sama je. Tapi kalau kita nak tunjukkan sesuatu Ustaz kan, kita post kat dia, message tu boleh lah, bukan encourage. Dia tanya macam tafsir ni, cuba you tafsir kan. So, kita tak tahu nak tulis, kita itu nak cerita. Itu. Kata buku berapa ni? Kata ayat berapa? Alamak, ayat berapa aku baca ni kan. Ya bapak muka surat ni. Itulah cerita. Yang ni juga Facebook. Saya kata ni cerita pasal Facebook, Instagram. Penyakit sekarang ni ada penyakit orang hubbus syuhrah. Hubbus syuhrah. Ataupun hubbus ada pepatah ulama salah, kata ulama salah kata hubbuz zuhur qasimuz zuhur. Hubbuz zuhur, zuhur yang pertama tu sukakan zuhur. Zuhur maksud apa? Terzahir. Suka nampak, suka nampak kan, suka orang nampak dia, suka orang tengok dia. Hubbuz zuhur qasim. Qasim ni pematah.
az-zuhur, patahkan tulang belakang. Maksudnya apa? Orang yang suka menunjuk ni sebenarnya dia adalah penyebab dia akan terhalang daripada dapat ilmu. Dia mematahkan niat, mematahkan usaha. Sebab kalau orang tu dia mengaji untuk kemasyhuran, tiba-tiba dia mengaji dia tak masyhur, dia akan tinggalkan mengaji tu. Kita wallahu a'lam, kita pernah tengok pengalaman kita sendiri sebagai budak-muda, maksa dia mula-mula mengaji tu sangat nak menunjuk. Pergi kuliah syekh ni tunjuk, pergi kuliah syekh tunjuk. Bahkan dia semua kawan dia ambil gambar pula. Ambil gambar aku. Syekh terus post Facebook dia bersama dengan syekh kami, Syekhana Fulan dan Fulan, pompak kata. Dalam ngaji tak habis. Tak habis. Balik jadi ahli bid'ah pula lepas tu. Seorang lagi belajar Yaman, apa juga? Hubbul zuhur. Habis sekarang tak ada apa dah. Jual daging sekarang. Bukan saya kata jual daging tu hina, maksudnya dia dah tinggalkan pengajian dia tu. Sebab apa? Niat dia tak betul masa nak minta ilmu. Pasal itu hubbul zuhur qasimuz zuhur. Maksud minta ilmu ni, nombor satu, jangan tunjuk orang. Biarlah kita, orang tak tahu kita belajar pun lagi bagus. Sebab apa? Minta ilmu ni ibadah, tuan-tuan. Bila ibadah, dia ikhlas dan ittiba. Bila ikhlas, dia tak suruh kita riak. Seperti kata para ulama, rahsiakanlah amalan kamu sebagaimana kamu rahsiakan dosa-dosa kamu. Sebagaimana kamu tak suka dosa kamu orang tahu, macam tu juga orang soleh ni, dia tak suka amalan dia orang tahu. Dia tak suka amalan dia orang tahu. Sampaikan tu lain. Sampaikan je lah. Jangan tunjuk Facebook satu dunia. Disampaikan ilmu. Dia tak gambar apa, gambar tengah kuliah, sedang berkuliah, gambar kereta dia rosak tepi jalan nak pergi kuliah. Inilah dia nasib seorang pejuang agama. Tolak kereta pancit. Bersabarlah wahai pejuang. Yang benda ni semua yang saya sebut ni semua ada dalam Facebook tu. Saya cakap ni saya tengah mengutuk diorang ni. Kalau diorang dengar lah kuliah ni, alhamdulillah. Qasimul malam. Dia tak buat, orang yang buat. Macam Dia tolak kereta tu, kita nak macam mufti tolak kereta macam Kita jangan orang lain buat. Kita pula anak murid pun janganlah membantu guru dia jadi riak. Lepas tu sebagai masyarakat kata, janganlah. Cukup lah kalau kata, ustaz, kami nak galakkan orang datang. Jangan kalau galakkan, tak iklan cukup. Hari malam ni ada kuliah ustaz sekian-sekian. Bagus kuliah ini, ada cerita pasal sekian-sekian. Cukup. Jangan buat nada macam, tadi aku bersama dengan guruku, menitik air mataku mendengar kuliah ini. Sungguh memberi kesan kajian daripada hati. Itu tak payahlah cerita macam tu. Apa dia? Dia cakap dia bukan menangis. Tak menangis tu lain. Menangis bukan isu menangis tak boleh. Isu dia lah nak tunjuk-tunjuk kat orang dia menangis. Lepas tu salah dulu, bila menangis depan orang, dia orang kata, tangisan nifak dia. Aku akan uji dia. Bila Ali bin Fudail bin Iyad, dia menangis. Tak kala baca Quran menangis. Sampai pingsan. Satu ulama dia kata, betul ke dia ni? Datang menunjuk depan orang. Lalu satu hari dia tengah betulkan bumbung, dia baca Quran, jatuh, mati. Betul, betul, confirm dia ni. Memang yang betul, dia bila dengan Quran dia pingsan. Maksudnya tangisan tu bukan tangisan nifak. Sebab itulah para ulama salaf kata, ihzaru buka an-nifaq. Takutilah kamu akan tangisan nifak. Tangisan nifak ni apa? Bila depan orang nangis, bila dekat rumah dia seorang tak nangis pun. itu kan antara dia dengan Tuhan. Iyalah antara dia dengan Tuhan, tapi depan orang nangis, bila belakang orang nangis. Maksudnya menangis sebab ingat akhirat lah, bukan nangis sebab cerita sedih. Itu lain cerita. Faham maksud nangis ni? Tangisan kerana Allah. Ada pun cerita dia ni, mak saya mati ustaz, sakit kanser, umur dia menangis. Itu bukan, tak masuk dalam ni.
Itu memang tabi'i manusia ni nangis bila dengar cerita sedih. Cerita Hindustan pun nangis, takkanlah cerita orang mati tak nangis. Cerita Finding Nemo pun nangis kan? Betul tak? Yang ni apatah lagi tengok cerita orang mati apa semua. Barakallahu fi. Jadi kat sini apa cerita kesimpulan dia adalah jangan hubung zuhur. Hubung zuhur ni Allahu Akbar. Kita pernah kenal masyayikh yang alim, sangat alim, tapi tak ada siapa kenal dia. Kadang kita pun rasa malu, video kita nasi terkeluar, sikit-sikit orang buat video, potong video kita, potongan-potongan video kita tersebar pesan di sini. Sedangkan kita ni tak ada alim mana pun. Ada guru kita yang lagi alim, 100 kali ganda alim lah, tapi tak ada siapa kenal dia. Lepas tu Abdullah bin Mubarak, dalam satu kisah ni, dia pergi, dia musafir ke satu negeri. Dia masuk dalam masjid tu, tak ada siapa kenal dia. Dia kata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang jadikan orang kat masjid ni tak ada siapa kenal aku. Jadi bila dia sembahyang, dia rasa lapang dada dia. Ni kalau kita masuk dia, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Saya dengar kuliah Ustaz, Masya Allah. Dia pun dah dia pun terasa hati dia. Pula orang tu duduk sembahyang, asyik tengok-tengok dia masa kita sembahyang kan. Allah Akbar, sembahyang sunat. Orang tengok dia, tengok kita. Dia kadang-kadang dia tengok ustaz macam mana cara dia buat sembahyang sunat. Kita pun dah perasan dia tengok. Ni kita betul lah ni, bukan saya tipu saya sendiri rasa benda tu. Tapi kalau kita pergi balik mana-mana, kita masuk masjid sembahyang, orang tak kenal, Alhamdulillah, seronoknya hati rasa lapang. Kalau orang kenal pula kita ustaz pergi masjid tu, nak tolak jadi imam. Alamak, surah apa nak baca ni? Takkan Inna Ataina. Memang apa salahnya, tapi ada ustaz tolak tu kata Quran sunnah, takkan baca Inna Ataina. Paling kurang baca An-Nisa ke apa ke. Mula terfikir ayat, mula ulang ayat dalam kepala. Jadi kita ulang ayat dalam kepala, tujuan dia sebenarnya jadi imam. La haula wala quwwata illa billah. Itu yang kita. Waktu saya kalau pergi kuliah, saya pergi masjid, syarat dia saya tak nak jadi imam. Saya tak nak jadi imam. Sebab nanti bila habis sembahyang pula, ya Allah ustaz baca begini ustaz. Menitik dia mata saya, ustaz baca. Lepas tu dah tak sama dah solat lepas tu. Sebab tu Nabi SAW larang kita puji. Nabi kata faqad qata'ta unqahu. Bila kita puji depan dia, Nabi kata kamu dah sembelih diri ni. Apa sana jauh sangat tajuk ni. Hubbus syuhra, cintakan kemasyhuran. Apa dalil dalam Quran? Allah Ta'ala kata tilkad darul akhirah. Tak salah surah Al-Hajj. Naj'aluha, kami jadikan negeri akhirat tu lilladzina, untuk orang yang la yuriduna uluwan fil ard, yang tak sukakan ketinggian di muka bumi, wala fasada, dan dia tak nak kerosakan, tak buat kerosakan. Nampak tak? Tilkad darul akhirah, tu negeri akhirat. Naj'aluha, kami jadikan dia lilladzina, untuk orang-orang yang la yuriduna, tidak mahu uluwan fil ard, ulu fil ard, ketinggian di muka bumi. Betul masyayikh kita, kalau guru-guru kita kat Masjidil Haram tu, masa kuliah orang kenal dia, lepas kuliah orang tak kenal dia. So apa? Dia buka dia punya jubah coklat tu, dia tarik dia punya. Betul orang Saudi ni bagus sebab semua pakai sama. Yang warna merah putih tu kan, kain lipat lapik meja tu kan, sama, semua sama. Semua sama. Tak nak, dia boleh jauh tak nampak dia syekh ke dia orang biasa. Syekh Abdul Razak Al-Badr, dia bila habis kuliah dia akan labuhkan dia punya shimar dia tu supaya orang tak kenal dia dah. Lepas tu bagusnya pakai shimar tu. Kadang-kadang kita perasan dan sebagainya tu menangis dalam kuliah, dia shimar dia tu dia akan labuhkan, orang tak perasan dia nangis. Yang ni kita ustaz orang jauh lagi nampak sembat 3 kilo dia. Nah, masa dia orang solat, dia orang sujud tu macam mana ustaz? Benda tu kan tak tertutup ke dahi? kalau tutup pun nasi mazhab dia tak masalah. Mazhab dia okey. Di Masjid Nabawi tu ada orang yang cuba nak mengajar jemaah. Dia selalunya dia duduk kat depan tiang kan. Dia ajar, dia panggil. Dia ajar. Itu memang ditugaskan oleh Masjidil Haram. Aku attendant dia. Ya betul. Dia memang ada sebahagian tiang
ditugaskan untuk, dia kata ta'limul Quran lizwar. Ta'limul Quran lizwar, mengajar Quran untuk tetamu-tetamu. Itu bukan nak belagak. Itu apa dia ni macam dia orang yang pandai Quran, dia panggil kita, bukan. Memang ditugaskan oleh Arab Saudi, diupah mereka. Bahkan sebagainya buat dengan ikhlas untuk mengajar. Dah lagi tajuk sangat dah ni. Tak patah balik kitab kita. Allah musta'an, Allah musta'an.